Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah pengalaman seorang sarjan polis yang diceritakan semula oleh Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Pontianak di Gerbang Kubur Cina. Pakcik saya ni gendut orangnya. Sudahlah gendut, buncit pula. Ada kisah lucunya yang tidak dapat kami lupakan. Dia dinaikkan pangkat sebagai sarjan dan ditugaskan ke balai polis kecil di Pekan Kemabung, Tenom, Sabah. Pada mulanya, dia masih enggan berpindah ke balai polis kecil itu walaupun ada kemudahan seperti rumah polis berkeluarga disediakan. Dia mohon untuk kerja ulang alik. Tinggal di Tenom, bertugas di Kemabung. Pekan Tenom dan Kemabung tidaklah jauh sangat. Cuma ada 30 minit perjalanan pada zaman dulu. Alasan untuk tinggal di balai Tenom ialah anak-anaknya belum semua dapat dilepaskan untuk berpindah sekolah. Dia minta tangguh setahun kerana anak sulungnya akan mengambil SPM hujung tahun ini, katanya. Jadi, Pakcik Marius dibenarkan ulang alik oleh pegawai atasan. Dia kena bertugas dari Isnin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai 6 petang. Pada waktu pagi, dia menunggang motosikalnya ke Kemabung. Dan bila senja berlabuh, dia sudah tiba di balai Tenom. Begitulah kisahnya. Ulang alik setiap hari dengan membonceng motosikal kapcainya. Kadang-kadang, dia akan balik lewat. Ada kalanya 8 malam, ada kalanya 9 atau 10 malam. Dan selalu diingatkan, jangan pulang kalau sudah larut malam. Bahaya. Tapi kerana degil dan keras kepala, dia tetap balik. Tak kira hujan lebat, cuaca elok atau sebaliknya, dia pasti akan pulang ke rumahnya di balai Tenom. Isterinya pernah berpesan, jika sudah lewat, jangan balik. Tidur saja di balai keluarga. Pagi-pagi boleh balik. Pekan Tenom, jika jam 6 petang, suasananya sudah gelap. Kerana Pekan Tenom ni lembah. Matahari cepat menghilang di balik banjaran Crocker. Ada satu tabiat lucu dan nakal yang dimiliki oleh Pakcik Marius. Nak tahu ya? Walaupun ada 6 orang anak dan semuanya dewasa, perangai gatal dia terhadap perempuan cantik tidak dapat dibuang. Dari dia remaja sampailah bergelar bapa, dia tidak tahan melihat jikalau ada awek atau gadis jelita. Bibirnya pasti bersiul. Dan pastinya gaya-gaya remaja dia keluar. Rambut disikat rapi dan perut buncit ditekan masuk agar nampak sasa. Sebab dia sarjan, dia suka bergurau dengan semua orang. Satu hari, dia jumpa kekasih gurauannya. Ini kisahnya. Isteri Pakcik selalu berpesan, jangan balik larut malam. Kalau kerja banyak, tidur saja di sana. Tak payah balik. Dan lazimnya Pakcik Marius akan berjalan megah seperti King Kong. Ini aku. Apa mau takut? Kalau ada penjahat, akan ku tembak saja. Dia berjalan megah sambil memegang pistol di tangannya. Mami jangan takut. Setan gondrong akan ku tembak saja kalau aku jumpa. Isterinya menggiling-giling kepala sambil berlalu. Dia faham betul perangai suaminya ni. Selalu tak mau kalah lah. Dan selalu mau menang je. Abang jangan balik lewat malam. Kalau dah lewat, stay aja dekat balai tu. Esok boleh balik. Nanti abang jumpa Pontianak baru tahu. Pakcik membentulkan helmet dan berkata, kalau ada Pontianak, akan ku cium mukanya dan akan ku jadikan dia skandalku. Motor dihidupkan dan dia berlalu pergi menuju ke balai polis di Kemabung. Jam menunjukkan 10 malam. Oleh kerana banyak tugasan di pejabatnya, pakcik saya lambat balik. Sudahlah perut lapar, bekalan makanan yang dibawa pun sudah lama habis.
Pekan Kemabung sudah lama senyap. Pekan kecil ini akan lengang apabila waktu malam tiba. Pakcik saya menghidupkan motosikalnya dan menuju ke Pekan Tenom. Cuma mengambil masa 30 minit untuk tiba di Pekan Tenom. Sedang asyik dia memandu, dia terpandang susuk tubuh perempuan seksi di hadapan perhentian bas. Perempuan tu memegang payung dan hujan gerimis-gerimis sudah pun turun. Pakcik saya pada mulanya mahu meneruskan perjalanan, tetapi kesian pula dia melihat perempuan tadi bersendirian di malam buta di perhentian pondok menunggu bas. Dia pusing balik dan menyuluh lampu motosikalnya ke arah perempuan tadi dan berhenti dekat 3 kaki. Jaraknya lah tu. "Hai cik adik, kenapa berdiri seorang diri malam-malam buta ni? Tak takut ke? Ada hantu tau." Dia bergurau manja. Perempuan tu tidak membalas jawapan pakcik saya. Dia menutup mukanya pakai payung dan berpaling. Kerana miangnya sudah naik, dia pun berkata lagi, "Kalau cik adik nak ke Pekan Tenom, cik adik tumpanglah di motor abang. Abang boleh bawakan cik adik sampai ke rumah adik sekali. Round-round sekejap pun boleh." Dia mengusik gadis itu sambil mengangkat keningnya. Masa tu, bau harum semerbak bunga kemboja semakin kuat. Dan pakcik saya semakin keluar perangai miangnya untuk mencuba nasib mengurat anak dara sunti di hadapan dia. Pakcik memusingkan motornya mengarah ke Jalan Tenom. "Jom dek, naik belakang abang." Hujan gerimis ni. Abang bonceng sampai ke rumah adik. Lagipun tak manis anak dara sudah larut malam ni. Katanya lah. Tiba-tiba terdengar bunyi hilayan ketawa yang amat panjang. Hilayan ketawa tu berdekah-dekah panjang dan nyaring. Dan gadis berbaju labu putih berkain sarung tu terbang ke udara dengan hilayan yang mengerikan. "Alamak! Pontianak! Mampuslah aku!" jerit pakcik saya. Dia cuba menghidupkan enjin motor, tetapi motosikalnya tak mau hidup. Berkali-kali cuba dihidupkan. Akhirnya motosikal berbunyi. Vroom, vroom. Dia berteriak langsung menjerit, "Pontianak! Mampuslah aku!" Pakcik saya cuba membencut selaju yang boleh. Tetapi oleh kerana berbadan gempal, motosikal tidak berdaya membawanya lebih laju. Kerana ketika ia berpusing ke arah belakang, perempuan itu melayang-layang menuju ke arah dia. "Pontianak! Pontianak! Matilah aku!" Dia menjerit-jerit sambil sekuat hati menekan gear motor. Apabila sampai di simpang bukit, perempuan itu terbang berhadapan dia tidak jauh 100 meter. Dah dekat dah tu. Bau busuk yang kuat melanda. Dan apabila pakcik saya tekan horn motor untuk menakut-nakutkan Pontianak di hadapan jalannya, tiba-tiba dia merasa bahunya dipegang. Ia pusing dan melihat Pontianak tu berada di kursi belakang sambil tersenyum mengerikan dengan wajah yang hodoh dan ketawa. Pakcik Marius rebah pingsan, tak sedarkan diri. Pakcik saya dimasukkan ke ICU Hospital Tenom selama seminggu. Badannya ditambah dengan 12 pint air kerana badannya kekurangan air. Demam panas dia. Rupa-rupanya sewaktu ia dikejar Pontianak tu, ada satu lori di belakang melihat dia. Tidak jauh, 800 meter lah lebih kurang, mereka cuba mengejar pakcik kami untuk membantu dia kerana mereka juga melihat Pontianak tu sedang mengejar pakcik kami yang cuma membonceng motor kapcai buruknya. Mereka cuba menolong. Tetapi apabila mereka melihat pakcik saya rebah pingsan, mereka datang segera mengangkat pakcik saya dan membawanya ke Hospital Tenom. Rupa-rupanya hari itu adalah perayaan hantu lapar Cina. Dan kebetulan pondok perhentian bas tu adalah tempat berhenti menunggu bas
setelah menziarahi perkuburan orang Cina. Di situ ada gerbang putih bertulis Tanah Perkuburan Orang Cina. Oleh kerana malam hari, pakcik saya tidak sedar kewujudan gerbang tu. Dia fikir perempuan tu manusia normal yang menunggu kenderaan lalu. Malam tu betul-betul adalah tamparan hebat bagi dia. Dan sejak kejadian itu, dia tidak lagi balik lewat malam. Asal saja jam 7 malam, dia lebih rela tidur di balai keluarga polis Pekan Kemabung. Ada dia punya bonus ni ya. Pakcik saya tidak lagi berperangai miang selepas kejadian malam itu. Sekian.